Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruti Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala alin kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa masyayikhina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita pada bab yang ketiga di bawah tajuk memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Bab yang ketiga sampai pada ayat firman Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan sebaliknya, hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Atau kama qala Allah Ta'ala, walladzina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang ganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan ataupun perbuatan yang tak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan tuduh secara dusta dan buat dosa yang amat nyata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zi syaibatil muslim wa hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi an wa ikrama zi sultanil muqsid. Sesungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah ialah memuliakan muslim yang telah tua, penghafaz Al-Quran yang tidak melampaui batas dan melupakannya, serta memuliakan pemerintah yang adil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Bahagia Tuan Pengerusi, sahabat Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, pimpinan masyarakat, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, sihat ke pagi ni? Ibu-ibu sihat ibu? Baik, alhamdulillah. Tama-tama mari sama-sama kita letakkan keutamaan terima kasih dan syukur kita yang tidak terhingga. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi ini Nabi SAW ajar kita untuk memulakan pagi dengan lafaz syukur, dengan bukti kesyukuran pada Allah. Mula bangun itu dengan doa. Alhamdulillahillazi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala memberikan kita hidup selepas mematikan kita seketika dalam tidur kita. Wa ilaihin nusyur. Dan hakikat bahawa suatu hari nanti kita akan berjam mata dah tak bangun-bangun dah. Kita bertemu dengan kematian yang pasti akan datang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bangunnya kita pada pagi ini, bila Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan datang solat berjemaah sama-sama pada pagi yang berbahagia ini, duduk pula dalam majlis ilmu, kita doa sungguh-sungguh pada Allah supaya kita diberikan beberapa perkara. Yang pertama, minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, sebab kita banyak dosa. Yang kedua, ya Allah, terimalah amal ibadatku ya Allah. Kita tak ada apa pun yang nak kita bawa bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan sedikit usaha ibadat kita yang kita buat ini, mudah-mudahan jadi hujah hadapan Allah bahawa kita ada kelayakan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, kita pada bab yang ketiga dengan tajuk memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk kita menyakiti mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj. Ini yang kita recall balik sikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahawa di sana adanya syiar-syiar agama Allah. Apa maksud syiar? Syiar ialah lambang. Al-Quran juga adalah salah satu daripada syiar Allah. Penuntun ilmu salah satu daripada lambang agama Islam. Ahli Al-Quran, para alim ulama, semuanya itu adalah salah satu daripada lambang agama. Maka kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang dia menghormati, yang azimkan syiar-syiar agama Allah ini, fa innaha min taqwal qulub, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati seorang mukmin. Dia tidak ada sikap takabur, dia tengok siapa saja di hadapan dia, terutama bila dia tengok di hadapan dia itu ataupun bersama dengan dia itu adalah seorang yang disebut dengan lambang kepada agama. Siapa lambang pada agama? Kita semua adalah lambang kepada agama, syiar pada agama. Kita penuntun ilmu, kita pembaca Al-Quran, kita orang Islam, maka kita kena hormat, saling hormat, menghormati. Firman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, siapa yang dihormat hukum hakam Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Maka hukum hakam Allah juga adalah salah satu daripada syiar agama. Banyak skop dia, bukan sahaja penuntun ilmu, tetapi juga tempat-tempat tempat tuntun ilmu, masjid, surau, kelas, dan semuanya rumah kita itu adalah merupakan salah satu daripada banyaknya syiar agama, sya'airillah. Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan sebaliknya hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta supaya arahkan kita, perintahkan kita untuk kita tidak bersikap dengan sikap takabur. Kita hanya boleh bersikap dengan sikap yang disebut dengan tawaduk. Beza tak? Takabur dengan juga tawaduk beza. Takabur ialah seseorang yang bila tengok orang lain, dia tengok orang tu rendah daripada dia. Bukan ketinggian badan, tapi orang tu martabat dia rendah daripada dia. Siapa yang dia lihat bahawa diri dia lebih tinggi daripada orang lain, itu maksudnya sikap dan sifat takabur. Takabur inilah yang akhirnya akan membawa kita kufur pada Allah. Takabur inilah yang akhirnya akan membuatkan Allah Ta'ala murka pada kita, yang akhirnya juga nanti akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikap ego, sikap takabur, sikap sombong, semuanya itu adalah membawa kita ke neraka. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apabila teringat cerita tentang Iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu sifat dia sangat takabur dan sombong, tak nak sujud pada Nabi Adam kerana dia sangka dia lebih baik daripada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, akhirnya kufur dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu
Bila orang yang dia lihat seseorang lain rendah daripada dia, maka itu namanya takabur. Bila dia melihat diri dia adalah lebih rendah daripada orang lain, itulah namanya sifat tawaduk. Sifat tawaduk. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak adjust sikit pemahaman kita lebih dalam sikit je lagi berkenaan dengan takabur dan juga tawaduk dalam aspek dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita ni Allah Taala jadikan sebaik-baik umat. Bila kita diisytiharkan sebagai sebaik-baik umat, di antara misi dan visi yang kita kena buat ialah tanggungjawab dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan? Kerja nak tegur orang, ajak orang buat baik, tegah daripada kemungkaran, ini adalah tanggungjawab semua orang. Semua orang kena buat. Bila semua orang kena buat, maka kita faham itu tanggungjawab kita antara yang utama sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita ada orang di sekeliling kita, lagi-lagi kalau ada orang di bawah tanggungan kita, maka tanggungjawab kita besar untuk lakukan urusan dakwah. Lalu apa kaitannya antara takabur, tawaduk dan juga dakwah? Apa kaitan dia? Kita biasa dengar tak? Sekali-sekali orang akan cakap macam ni. Bila kita nampak orang buat silap, ada khilaf, ada salah dia, kita akan kata, kita kata tak elok lah buat macam ni apa semua ni, kan. Buat macam ni tak elok, kan. Patutnya awak macam ni. Dia kata, sombong lah awak. Ni nak apa, tegur-tegur saya pula, kan. Nak tegur-tegur saya, awak ni sombong dia. Dia sifatkan teguran itu dengan sombong. Jadi itu adalah keadaan orang yang meletakkan definisi sombong itu pada tempat yang tak betul. Orang yang tegur orang lain apabila dia lihat satu-satu kemungkaran, itu bukan tanda orang yang sombong, tapi orang yang sayang sesama Islam. Baik, itu yang pertama. Bab tawaduk pula. Kadang-kadang kita kata, ustaz, saya nampak je anak saya buat kemungkaran, cucu saya buat kemungkaran, buat benda tak elok ke, buat benda apa-apalah yang sifat dia silap dan juga perlu ditegur. Tapi kita kata tegur tak? Dia kata tak tegur, ustaz. Sebab apa? Sebab kita tanya sebab apa? Sebab dia kata, saya ni rasa tawaduk, saya rasa saya ni rendah diri daripada cucu saya tu. Cucu saya tu muda lagi, dosa mungkin tak banyak macam saya, rasa tawaduk. Ibu yang rahmati Allah SWT, perkara ni ditegur oleh guru saya. Apabila salah seorang daripada ramai kawan-kawan sekelas saya, dia sebut tentang itu depan guru. Dia kata dia tak ada motivasi untuk tegur orang lain kerana dia belajar tentang tawaduk. Dia lihat orang lain walaupun ahli maasi, orang buat maksiat, dia kata, ya Allah, orang tu buat maksiat tapi aku ni lebih banyak kot maksiat pada Allah. Jadi dia tak nak tegur. Maka konsep itu salah. Kita faham takabur, kita rendahkan orang lain, kita tinggikan diri, tak boleh. Tawaduk, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, tapi tidak menolak tugasan kita untuk melakukan urusan dakwah. Ibu yang dirahmati Allah Taala, maka berdasarkan ayat dalam surah Al-Hijr ayat 88 itu, Allah Taala perintahkan kita untuk kita rendahkan diri di hadapan dengan orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Orang-orang yang ganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan ataupun perbuatan yang dibuat itu, ataupun apa yang disebut itu adalah tidak betul dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan itu, maksudnya dia tuduh, maka sesungguhnya mereka, iaitu orang yang menuduh itu, memikul kesalahan menuduh secara dusta dan buat dosa yang amat nyata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 11. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa berlaku zaman Nabi SAW. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Al-Ifk. Al-Ifk, I-F-K, Ifki. Ada yang sebut dengan Ifku.
ada yang sebut dengan ifki, iaitu peristiwa fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila Nabi SAW nak keluar untuk melakukan apa sahaja urusan yang sifat perjalanan itu adalah jauh. Nabi nak melakukan pemusafiran, nak pergi berperang ke, nak pergi musafir ke, nak pergi mana-mana ke, maka Nabi akan melakukan undian. Undian apa? Untuk tengok kali ni mana satukah isteri Nabi yang akan ikut berserta dengan Nabi SAW dalam pemusafiran itu. Maka dalam satu peperangan yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, tamatnya peperangan antara Bani Mustalik. Bila Nabi SAW nak pergi dalam peperangan Bani Mustalik itu, Nabi pun bila undi, maka yang ketika itu ikut bersama dengan Nabi SAW ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka pendek cerita, berlakulah peperangan Bani Mustalik apa semua. Balik daripada peperangan Bani Mustalik itu dalam perjalanan dah nak sampai ke Madinah. Maka Nabi SAW mengisyaratkan untuk mereka berhenti sekejap. Mereka berhenti sekejap. Maka ketika itu, bila dah berhenti, Sayyidatina Aisyah ketika itu dia berada di dalam tempat dia yang disebut dengan tuan-tuan ya Allah. Dia ada tempat ni yang di Kendong itu disebut dengan Dahaj ke Udaj, lebih kurang macam tu lah. Ada tempat dia tu. Waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia orang yang badan kecil. Maka orang tak perasan dia turun daripada tempat itu. Maka apabila Sayyidatina Aisyah bila rombongan tu sampai di kawasan itu, maka Sayyidatina Aisyah pun keluar nak pergi qada hajat. Nak pergi qada hajat. Bila selesai qada hajat, ketika itu bila Sayyidatina Aisyah balik saja ke tempat dia itu, ke tempat kendongan dia itu, bila Sayyidatina Aisyah masuk saja ke tempat itu, Sayyidatina Aisyah perasan bahawa rantai yang dia pakai tak ada. Rantai cicir tempat qada hajat. Maka dia pun dah keluar. Bila dia keluar tu, tak ada siapa perasan Sayyidatina Aisyah keluar. Bila Sayyidatina Aisyah keluar pergi cari, orang pun ingat, okeylah, rasanya Aisyah pun dah masuk ni. Sebab mereka tak tengok Sayyidatina Aisyah. Mereka pun angkat, betul jalan tu. Jalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tertinggallah Sayyidatina Aisyah di tempat itu. Maka bersama-sama dalam rombongan itu adanya seorang yang disebut dengan sweeper. Tuan-tuan, bahasa mudah kita faham sekarang ni, sweeper. Sweeper ni kalau dalam rombongan itu dia akan duduk belakang sekali. Dia akan sweep semua. Dia akan tengok kok ada barang tertinggal apa semua. Sayyidatina Aisyah bila pergi ambil saja rantai dia, tempat tu, dia kembali pada tempat tu, dia tengok semua orang dah tak ada dah. Semua orang dah tak ada. Lalu apa yang Sayyidatina Aisyah buat? Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah menyebut bahawa ketika itu dia tahu bila orang perasan Sayyidatina Aisyah tak ada dalam tempat gendongan itu, mereka akan datang balik untuk jemput Sayyidatina Aisyah. Maka apa yang Aisyah buat? Sayyidatina Aisyah pun selubungkan diri dia, duduk dekat situ. Maka akhirnya datanglah seorang sweeper. Siapa? Nama dia Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni datang, dia tengok, dia tak cakap apa pun pada Sayyidatina Aisyah, sebab dia tahu itu adalah isteri Nabi SAW. Apa yang Safwan Mu'attal buat? Dia bawanya unta dia dekat dengan Sayyidatina Aisyah. Lepas tu dia pun mengisyaratkan untuk minta Sayyidatina Aisyah naik duduk atas unta. Naik tak? Aisyah naik. Bila naik itu, Safwan bin Mu'attal pun bawa unta tu dia tarik sampailah ke Madinah. Maka ketika itulah bila sampai saja ke Madinah, sampainya Safwan Mu'attal dan Sayyidatina Aisyah itu dilihat oleh golongan munafik. Yang dilihat ketika itu adalah siapa? Abdullah bin Ubay. Bila Abdullah bin Ubay tengok saja, maka dia pun mintalah beberapa orang dalam kalangan yang dia mengaku Islam ketika itu, di antaranya Mistah
bin Uthasah. Yang pertama nama Mistah, yang kedua nama Hamnah, orang perempuan. Yang ketiga nama Hasan. Yang ketiga nama Hasan. Dua lelaki, seorang perempuan. Ini disebutkan dalam sejarah. Minta untuk ketiga-tiga orang ni menyebarkan cerita bahawa Safwan Mu'attal bersama dengan Sayyidatina Aisyah sudah melakukan zina. Maka peristiwa itu berita itu membuatkan Nabi SAW sangat rasa kebingungan. Nabi rasa bingung, tak tahu, rasa pening, tak tahu nak react macam mana. Sebab mereka sampai berdua yang tak ada bukti bahawa mereka tak melakukan zina. Lalu berita itu dihangatkan pula oleh golongan munafik yang suka bawa cerita sana sini ketika itu. Lalu selepas sebulan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menurunkan ayat di dalam surah An-Nur. Cerita dia bila Sayyidatina dah habis bulan dah, Aisyah tak tahu pun orang fitnah dia. Maka suatu ketika bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berjalan dengan pembantu dia, Aisyah pun tanya pada pembantu dia, kenapa orang nampak pelik pada aku bila berjalan kat luar, orang pandang, nampak pandang yang tak elok. Maka pembantu dia pun kata, kamu tak tahu ke wahai Aisyah, dah hampir sebulan orang cerita tentang kamu zina bersama dengan Safwan bin Mu'attal. Maka Sayyidatina Aisyah pun rasa sedih. Dia berlari balik ke rumah dia, bertemu dengan suami dia, baginda Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah minta untuk balik ke rumah bapa dia. Jadi tentang ibu ayah yang dirahmati Allah, selalu dalam filem-filem asal selisih faham sikit nak minta balik rumah mak ayah, tuan-tuan, berlaku juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata nak balik rumah ayah lah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun kata, yelah baliklah, tak apalah. Bila Nabi kata, pergilah. Lagi sedih Sayyidatina Aisyah. Rupanya perkara itu diceritakan dalam riwayat. Sayyidatina Aisyah rasa sungguh sedih bila dia cakap pada suami dia, nak balik rumah ayah lah. Dia tak halang langsung. Pergilah, nak pergi. Sebab Nabi ketika itu agak terkesan dengan cerita yang dibawa oleh masyarakat, terutamanya golongan munafik. Nabi rasa betul tak betul. Nabi SAW tanya pada beberapa orang sahabat. Nabi jumpa pada Sayyiduna Umar. Nabi tanya pendapat, kalau kamu wahai Umar, apa yang kamu buat? Sayyidina Umar kata, kalau aku ya Rasulullah, aku tak percaya cerita-cerita yang mengarut ni. Nabi SAW jumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila tanya pendapat Sayyidina Ali kata, wahai Nabi, kamu kahwin dengan Sayyidatina Aisyah adalah atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala nak perintahkan kamu untuk kamu menikah dengan seorang yang akan melakukan maksiat? Nabi pun anggap. Nabi itu sunnah dia. Nabi bila berhadapan dengan fitnah, apa sikap Nabi? Nabi dia akan minta pendapat. Nabi tak judge, tapi Nabi minta pendapat. Yang ketiga, Nabi jumpa siapa? Nabi jumpa isteri dia yang lain. Isteri je, Nabi pilih untuk jumpa isteri yang paling tak rapat dengan Sayyidatina Aisyah, kata. Yang madu, yang paling inilah, suka cemburu. Bila Nabi tanya, apa pendapat kamu tentang kes Sayyidatina Aisyah ni? Maka madu tu jawab, ya wahai suami, dia kata, aku tidak melihat pada Sayyidatina Aisyah itu hanya perkara yang baik-baik saja. Nabi pun, okey, tak apalah. Bila Nabi SAW selepas hampir sebulan, Nabi pun bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Bila sampai ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi pun jumpa dengan, waktu tu ada Sayyidina Abu Bakar, waktu tu ada Sayyidatina Aisyah, ada mak dia, apa semua ada. Nabi pun tanya pada Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kamu buat ke benda ni? Aisyah waktu tu menangislah, ibu nanti Allah. Perkara ni diceritakan panjang oleh Sayyidatina Aisyah sendiri, dan juga ada riwayat lain yang dengar kisah yang sama daripada Sayyidatina Aisyah. Aisyah nangis sangat-sangat, dia cerita lah tu lah sebenarnya macam ni. Lalu bila Nabi SAW tak tahu nak react macam mana, Nabi pun bangun. Ketika itu
diperlihatkan pada Sayyidatina Aisyah keadaan Nabi ketika itu berpeluh-peluh. Kenapa berpeluh-peluh? Ketika itu Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah. Ni boleh kita tengok dalam surah An-Nur ayat 11. Nanti balik itu boleh cek. Surah An-Nur ayat 11. Dalam ayat itu ada perkataan ifk. Allah SWT berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifk. Bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi bahawa orang yang bawa cerita ni duduk dekat saja, duduk dalam kalangan kamu. Janganlah kamu sangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka itu yang sebar fitnah itu, kata Allah, beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang ambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksaan yang besar dunia dan juga akhirat. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, dasarkan kisah Al-Ifk ini, apa yang kita boleh belajar? Yang pertama, apabila berdepan dengan segala jenis fitnah, orang cerita benda tak baik pada kita dan sebagainya, maka sikap kita adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apa dia? Yang pertama ialah minta pendapat. Minta pendapat pula dengan bukan orang yang sengit-bengit jalan tu, tapi dengan orang yang kita percaya keahliannya tentang berita itu. Nabi minta pendapat Sayyidina Umar, Nabi minta pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi minta pendapat pada isterinya yang lain yang merupakan madu kepada Sayyidatina Aisyah. Yang pertama minta pendapat. Tuan, saya ni macam ni orang cerita, saya dengar orang cerita tentang saya macam ni, apa pendapat tuan macam ni? Minta pendapat. Itu sunnah Nabi SAW. Berhadapan dengan fitnah. Yang kedua, apa dia? Tanya direct pada orang yang terlibat dengan fitnah tersebut. Nabi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tanya direct pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kamu buat ke macam ni wahai Sayyidatina Aisyah? Itu sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita nak tahu tentang sesuatu perkara daripada seseorang, kita tak tanya direct pada dia, tapi kita tanya orang lain. Tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu, tanya. Pergi sana tanya, pergi sini tanya, pergi sana tanya. Kita tanya pula dengan keadaan yang tidak ada topik yang ni. Kamu tahu tak orang ni macam ni? Orang kata, tak tahulah betul ke dia buat macam ni? Kita pun tinggalkan. Kita tinggalkan zon, sangkaan yang sangat besar pada orang yang boleh jadi orang itu orang yang tak buat perkara tersebut. Maka cerita sebar, dundang cerita, fitnah pun jadi besar. Sunnah Nabi, yang pertama tanya pendapat orang yang soleh, yang kedua Nabi tanya direct pada orang yang terlibat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bila dapat saja wahyu di dalam surah An-Nur ayat 11 itu, maka Nabi pun bagi tahu pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kamu jangan risau, Allah Ta'ala dah membersihkan nama kamu. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, itulah yang berlaku pada kita, terutamanya pada umat akhir zaman ini. Apabila banyaknya fitnah dan penipuan yang berlaku dalam masyarakat kita, Nabi SAW berikan amaran pada sesiapa yang dicakap perkara yang dia tak tahu. Dia bercakap dengan perkara yang dia tak tahu. Nabi SAW bersabda, Innal abda yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu fiha finnar ab'ad mimma bainal masyriq. Nabi kata, seorang hamba apabila dia bercakap tentang satu perkataan yang dia sendiri tak selidik, yang dia tak tahu kebenarannya, maka dia akan tergelincir ke dalam api neraka yang jauhnya adalah sejauh arah timur. Na'udzubillahi min zalik. Nabi SAW sabda juga dalam satu hadis, Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin
wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Nabi kata seorang hamba yang dia cakap tentang satu perkataan yang Allah Ta'ala redha, yang mana dia terlintas untuk cakap tentangnya, maka Allah akan angkat darjat dia. Maksudnya dia cakap benda yang betul saja, yang dia pasti, Allah angkat darjat dia. Manakala seorang hamba yang dia bercakap tentang satu perkataan dia cakap itu Allah Ta'ala murka, dan dia sendiri terlintas untuk cakap tentangnya tapi dia tak pastikan kebenarannya, maka kata Nabi yahwa biha fi jahannam, maka dia akan terjatuh masuk ke dalam neraka jahannam. Riwayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka yang memulakan cerita, juga kepada mereka yang berperanan, mengambil peranan untuk menyebarkan cerita, bahkan cerita tu cerita yang tak betul, Allah Ta'ala ancam mereka dalam surah An-Nur ayat sebelah itu. Allah kata apa? Bal hum khairul likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Tiap-tiap seorang daripada mereka beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. Dan kata Allah, orang yang ambil bahagian besar, dia bukan buat cerita tetapi dia menyebarkan cerita tu, di antara mereka akan beroleh seksa yang besar dunia dan juga akhirat. Nauzubillahi min zalik. Maka kita kena ada kewaspadaan yang sangat-sangat besar, kerana kita takut orang yang kita cerita itu ialah orang yang baik akhlak dia, orang yang baik iman dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam kitab ni, surah Al-Ahzab ayat 58, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Orang-orang yang ganggu, yang sakiti orang-orang yang lelaki dan beriman, padahal orang lelaki dan beriman itu orang yang beriman dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, sesuatu yang cerita yang dia bawa tu adalah tak betul dengan apa yang dia buat, maka sesungguhnya kata Allah, mereka memikul kesalahan tuduh secara dusta dan buat dosa yang amat nyata. Riwayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat ini termasuk di dalam bab kita menghindari daripada kita menyakiti orang yang beriman. Doa dia diajarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim. Doa dia apa? Allahumma inni a'udzubika min kasratil khabath. Allahumma inni a'udzubika min kasratil khabath. Kata, ya Allah, aku berlindung padamu daripada banyaknya keburukan. Kasratil khabath. Kasratil khabath. Ataupun kita nak angkut bahasa Melayu pun tak apa. Kata ya Allah, pagi-pagi ni ya Allah, aku nak mohon sungguh-sungguh padamu ya Allah, hindarilah aku ya Allah daripada keburukan dan kezaliman manusia. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram mazi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zi sultanil muqsid. Di antara bentuk mengagungkan Allah, salah satu cara untuk kita mengagungkan Allah ialah kita memuliakan Muslim yang tua, iaitu kita memuliakan orang yang tua. Berkasih sayang antara orang muda dengan orang tua ini, rahmat Allah sangat besar, sangat besar. Sedangkan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang sumbernya datang daripada Abdullah ibnu Abbas. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Nabi kata, bukan dalam kalangan golongan kami, umat Nabi, orang yang tak mengasihi orang yang lebih muda dan dia tidak memuliakan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua daripada kita, kita kena muliakan mereka, kena hormat mereka, kena kasih pada mereka. Kita bila berdepan orang muda, kita kena sayang mereka. Maka di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, adab kita mengasihi orang muda. Apa dia? Yang pertama, kita sebagai orang tua,
kena tunjukkan contoh teladan yang baik. Yang kedua, apabila bercakap kita menggunakan nada yang mesra. Kadang-kadang kita ni membunuh motivasi orang. Kita membunuh motivasi orang dengan perkataan kita. Kita kena pula lagi-lagi pula kita duduk dalam kawasan yang masyarakat dia adalah masyarakat majmuk, datang daripada berbagai jenis latar belakang keluarga, latar belakang negeri. Kita cakap dengan orang kadang-kadang dengan laras bahasa yang tak sesuai dengan tempat dan orang itu. Dan bila kita kata tak baiklah cakap kasar macam tu pak cik. Aku dekat tempat aku okey je aku cakap macam ni apa semua. Awak kenapa kau nak terasa pula? Tak boleh. Nabi minta untuk kita gunakan nada yang mesra, laras bahasa yang baik. Yang ketiga, kita kena wujudkan hubungan baik dengan orang muda. Yang keempat, kita nak kena nasihat mereka dengan kata-kata yang baik. Dan yang kelima apa dia? Kita nak kena tengok orang muda itu dengan pandangan yang ada kasih sayang. Baik. Bagaimana pula adab orang muda kepada orang tua? Yang pertama adalah kena panggil dengan panggilan hormat. Hormat. Marah macam mana pun, dalam apa saja situasi, kita nak kena panggil mereka dengan panggilan yang hormat. Kalau pakcik, kalau atuk, kalau tuan, tuan. Yang kedua, kena minta nasihat dan juga bimbingan. Kerana apa? Orang yang lebih tua daripada kita, pengalaman mereka lebih banyak. Maka minta nasihat. Yang ketiga ialah memberi salam. Assalamualaikum. Riwayah yang dirahmati Allah. Ada masa nanti kita belajarlah tentang fiqh beri salam ni. Fiqh beri salam. Bab memberi salam ni pun ada hukum makam dia. Secara umumnya adalah menyebarkan salam, afsyus salam. Menyebarkan salam, hukumnya adalah sunat yang sangat dituntut. Sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Adapun menjawab salam adalah hukumnya wajib. Kecuali dalam beberapa keadaan. Contohnya, kita tak wajib salam, kita tak wajib menjawab salam yang salam itu datangnya daripada lelaki ataupun perempuan yang berlainan jantina yang sifatnya adalah ajnabi. Maksudnya bukan mahram kita, bukan adik-beradik kita, bukan suami kita, bukan anak beranak kita, bukan siapa-siapa yang bukan mahram kita, tapi orang ajnabi bagi salam pada kita, kita jalan apa semua, Assalamualaikum, tak jawab dosa aja. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Kita kata baru pagi tadi belajar jawab salam wajib, tapi kan kalau kita jawab salam ni jadi fitnah. Keadaan ketika itu tak wajib untuk kita jawab salam. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah, kalau kita pergi mana-mana, kalau orang mengorat kita, Assalamualaikum, tak jawab dosa, tak wajib jawab. Baik. Yang kedua, kalaulah ketika itu kita tengah mengaji Quran. Kita tengah mengaji Quran ni. Kita tengah mengaji Quran. Innallazina amanu, kita tengah mengaji Quran, tiba-tiba orang datang, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Kita tengah mengaji Quran. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata memadai kita jawab salam itu dengan isyarat tangan ke, tunduk ke, angkat tangan ke, tak perlu untuk kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau nak jawab juga boleh berhenti ngaji Quran, waalaikumsalam kan. Dah jawab waalaikumsalam, nak sambung ngaji semula. Tak apa, nanti kita akan cerita. Ada soalan-soalan yang daripada Masjid Kampung Sri Aman pun, kebetulan hari itu saya cerita tentang salam. Soalan dia dahsyat, soalan dia. Antaranya dia tanya, tadi itulah orang bagi salam kerana nak ngorat. Boleh jawab tak? Yang kedua dia kata bagi salam daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia dah tahu lafaz bismillah, dah tahu Assalamualaikum haji, orang bukan Islam. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, memadai kita menjawab salam itu dengan lafaz waalaikum saja. Waalaikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang tanya, Ustaz, dalam setengah keadaan, terutama dalam bab solat Jumaat, ayah-ayah lah, solat Jumaat kan, solat Jumaat kita datang surau masjid ni, orang khatib tengah khutbah. Ketika itu walaupun kita cakap dengan satu perkataan, dia akan jadi lara kan. Nabi sebut dalam satu hadis, nak cerita tentang jangan bercakap ataupun jangan buat hal lain ketika khutbah ni
takut kurang pahala ni, sehingga kan Nabi kata orang yang suruh orang lain diam, dia pun tak dapat pahala macam tu. Maksudnya bukan orang yang cakap, orang yang diam, yang tu dia pun tak dapat. Nak suruh diam dan fokus kepada khutbah. Kita datang tengah duduk dengan khutbah, orang duduk sebelah kita, dia datang lambat, dia tepuk, Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alah baru belajar dengan ustaz, jawab salam wajib. Macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Ketika itu hukum ni apa? Wajib juga jawab, tapi hanya jawab dengan lafaz salam, waalaikumsalam. Jangan lebih daripada itu. Makan kat mana, datang pukul berapa, jangan jawab. Ibu yang dirahmati Allah. Tak apa, nanti kita sembang lagi tentang tu. Saya rasa cukup sekadar itu dengan apa yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita cerita tentang beberapa perkara masih lagi di dalam kerangka memuliakan ahli Al-Quran. Larangan kita untuk menyakiti mereka. 3 dalil yang kita bawakan. 1 daripada surah Al-Hijr, 2 daripada surah Al-Ahzab, yang ketiga daripada hadis Nabi SAW. Di antara bentuk mengagungkan Allah, kita memuliakan orang Islam yang lebih tua. Kita memuliakan penghafaz Al-Quran yang penghafaz Al-Quran itu tak melampaui batas dan tidak lupakan Al-Quran, serta kita memuliakan pemerintah yang ada. Nanti kita akan sembang lagi tentang perkara ni. Minta maaf saya tak boleh nak lama. Imam Syami sambung belajar kan? Sambung belajar. Saya pun sama, ibu nanti Allah sambung belajar juga. Saya ni saya ada kelas di UKM. Jadi lepas ni saya nak terus ke sana. Saya nak doa daripada ibu ayah semua. Mudah-mudahan saya ke Imam Syami, semualah anak-anak kami ni yang muda-muda ni yang masih teringin nak belajar ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan belajar. Apa yang kami dapat, insyaAllah nanti kami kongsikan pada semua ibu ayah semua. Jadi insyaAllah. Baik, itu saja apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat sama-sama. Saya doakan semua sehat-sehat belaka, diberikan kesembuhan atas segala jenis penyakit, diberikan kelapangan jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.